kepada pelajar. Okey, untuk assignment 2 adalah anda perlu write and present a proposal. So, maknanya kena ada proposal untuk recommendkan apakah dia penambahbaikan yang anda perlu buat kepada pusat sumber ataupun library yang anda telah visit. Apa visit sebenarnya lupa kadang. Lawati pada tugas utama. Tugas utama ni lawat saja. So lawat, ambil gambar, buat report. Assignment kedua ni adalah kena sediakan proposal untuk bantu library tersebut. Contoh last saya mengajar subjek ni, seingat saya setahun lepas rasanya. Setahun lepas. Yang setahun lepas tu betul, yang tu saya tak handle bahagian untuk projek ni. Yang saya betul handle bahagian projek ni dah setahun setengah tu 2 tahun lepas yang kelas lah. Di mana kita buat waktu tu di Politeknik. Ini contoh contoh macam mana assignment tu dibuat. So kita buat di Politeknik. So buat di Politeknik, datang ke Politeknik, buatlah penambahbaikan sedikit projek. Kita buat sedikit kursus dan itu mungkin senang kata mungkin cataloging dia kurang ataupun mungkin kata resource management dia kurang, so kita buat sedikit kursus dan itu adalah untuk bahagian assignment 2 dan juga projek. Tapi itu dalam keadaan sebelum COVID, so maknanya kita boleh access dan buat secara fizikal. Untuk yang bahagian COVID ni, so buatlah proposal. Proposal ni mesti ada teori semua. Proposal ni perlu dibentangkan kepada resource center tersebut. So kalau anda kata pergi untuk resource center bagi peringkat negeri, so present pada mereka dan lihat sama ada mereka ada sebarang komen. Dan untuk yang ni adalah hanya proposal saja dan yang ni kita akan laksanakan secara praktikal pada bahagian projek. Okey, untuk projek ni, pada saya cakap tadi, kita tak boleh buat datang secara fizikal, kita hanya buat webinar. So, webinar ni perlu buat untuk satu kumpulan, satu webinar. So, maknanya yang ini adalah tugasan individu, satu individu, setiap orang carilah library yang mereka perlukan. Boleh juga cari library yang orang kata yang baik, tapi kalau library yang baik ni kadang-kadang kita tak dapat nak dapat bagi apa-apa improvement. Kalau masa report ni, report pertama ni mungkin boleh dapat cantik lah. Kita ada berbagai fasiliti semua, tapi bila kita nak bagi untuk assignment 2, nak buat penambahbaikan, itu susah sikit nak dapat idea. Tu saya tak galakkan untuk cari library yang well established. Ataupun ada pelajar kadang nak pergi ke library UTM. Saya kata okey, library UTM tu tak ada masalah. Assignment 1 tu okey, tapi bila untuk buat assignment 2, bila kita nak buat proposal tu dah agak sukar, tak dapat banyak markah di situ. Yang ni assignment 2 juga individu, dan selepas tu kita akan pilih anda akan pilih satu resource center dan proposal yang paling anda rasa paling anda boleh buat, mungkin paling berimpak, mungkin paling orang kata feasible untuk dilaksanakan, itu akan dijadikan sebagai projek. So projek ni, saya kata kita tak buat fizikal, kita buat dalam bentuk webinar. Sekejap lagi saya tunjukkan apa perkara-perkara perlu ada dalam webinar tersebut. Dan ini yang penting, markahnya adalah 40. Dan ianya adalah tugasan berkumpulan. So anda, saya rasa mungkin dah lebih matang, jadi jangan dah ada lagi isu-isu ahli saya tak buat tugas ke, saya seorang yang buat kerja ke. So tak nak lah dengar benda-benda yang macam itu tersebut. Okey, untuk projek ni, proposal tu 5%, projek adalah 20%, dan selepas projek tu kita akan ada report 10%. Dan kita ada juga reflection 5%. Okey, sekejap saya stop sharing sekejap.
Okey, ada sebarang soalan berkaitan dengan tugasan. Soalan berkaitan tugasan? Soalan. Ya, silakan. Tanya, ada final exam tak? Okey, tak ada final exam. Ini yang baik ya. Kita tak ada final exam. Tapi bila tak ada final exam tu itulah tugasan tu berat. Sedikit lah kita kena pergi ke sampai buat webinar. Ada dua assignment, satu projek untuk elakkan daripada buat final exam. Dan bila tak ada final exam, okey lah, dia mudah dapat A, tapi tu assignment tu memang berat sedikit. Okey, saya tunjukkan ya. Saya sharekan sebentar bagaimana pula dengan apa yang perlu ada untuk webinar. Ya, untuk webinar tu apa perkara-perkara yang perlu ada. Assalamualaikum doktor, dah record. Okey, sekejap. Salam, dah. Saya tahu kata dah record dah. Tadi yang first tadi record, lepas tu dia disconnected. Tapi Webex ni kadang-kadang tak berapa stabil ni. Saya nak share, tak boleh nak share pula. Saya nak share. Okey, boleh share slide saya. Saya punya browser. Okey, saya cerita sikit tentang webinar. Okey, ni untuk webinar. Webinar ni saya letak di sini. Belum kena submit lagi. So, saya cerita dulu. Nanti submission ni di sini. Apa yang perlu ada untuk webinar tu, apa yang perlu diberikan perhatian, bagaimana pemakaran akan dibuat adalah tema. Apakah tema untuk webinar tersebut? Mesti ada subtopik untuk tema tersebut. Anda perlu sediakan slide. Anda perlukan bila sediakan slide ni betul ingat. Untuk webinar ni mesti ada orang yang kena bercakap lah. So, kena sampaikan knowledge tersebut. So, anda ada dah belajar, kita dah belajar macam-macam nanti dalam subjek ni. Ada banyak teori yang mungkin mereka yang di library tersebut ataupun di research center tersebut tak ada akses kepada knowledge tersebut. Ataupun mungkin pelajar tak ada akses kepada knowledge tersebut, kita nak sampaikan knowledge tersebut. So, anda lah yang akan sampaikan. Kita ada poster dan online platform. So, poster, buatlah poster biasa je. Size A4. Kadang-kadang poster ni jangan sampai, saya tak expect sampai anda kena cetak. Tak perlu cetak. Sekarang zaman dah moden dah. Kita hanya gunakan elektronik saja. So, cara yang mudah dia mungkin anda buat event, anda buat poster tersebut, sharekan di media sosial, mungkin kata perpustakaan daerah Pontian, for example. So mungkin mereka ada Facebook, so mungkin mereka sharekan. Ataupun mungkin anda ada event tersebut, anda buatlah page untuk event tersebut dan sharekan di Facebook. So tak perlulah sampai tahan nak cetak ke nak gantung, tak perlu. Rehearsal, kita akan nilai juga rehearsal. Anda akan perlu buat rehearsal. Daripada rehearsal tu kita akan berikan pemakahan. Satu lagi online platform. So online platform ni terpulanglah sekarang kita ada macam-macam online platform. Kalau you ada sampel yang besar tu, responden atau peserta yang besar, so boleh guna Zoom, Zoom meeting. So jika tak banyak sangat, mungkin boleh menggunakan Google Meet terpulang. Kita tak ada sebarang isu dengan platform tu asalkan ianya satu platform yang boleh akses, mudah guna, dan kena berikan sertifikat tu participant. So sertifikat ni pun jangan risau, tak perlulah sampai cetak. Sekarang semua menggunakan electronic certificate. Kebanyakan kadang-kadang electronic certificate ni pun kadang-kadang ada orang boleh jadi bisnes, boleh jual satu buat event, jual sijil ni RM20, RM30 dalam bentuk elektronik. So you hanya perlukan sediakan dalam bentuk elektronik dan last sekali kita ada report dan self-reflection. So yang perlu ada dalam webinar. So webinar nanti saya detailkan, lebih detailkan dari semasa ke masa. Mungkin webinar ni anda masih belum ada hala tuju yang nampak jelas, so boleh tanya. Bolehlah discuss dan boleh create kumpulan. Kita ada seramai berapa orang? Kita ada lebih kurang 20 saya ada 20 orang. 20 orang untuk cukup manpower, saya rasa 5 orang satu kumpulan tu dah okey. So tak perlulah apa lebih sangat, tak perlu kurang. So 5 orang satu kumpulan. Kita ada 4 kumpulan. Boleh pilih kumpulan anda sekarang.
bolehlah merancang webinar yang bagaimana anda nak buat, tapi assignment 1, assignment 2 adalah individu. Projek ni saja, yang webinar ni saja baru adalah tugasan berkumpulan. Okey, itu adalah berkaitan dengan tugasan. Ada apa-apa lagi soalan berkaitan dengan tugasan? Semua sekali assignment instruction for assignment saya dah letak di kita punya online platform, dan juga information pun saya dah letak di online platform. Okey, nanti kita akan perkenalkan dirilah, tapi bukan sekarang. Nanti saya akan sediakan Padlet. So mungkin nak jimat masa dah pukul 9 lebih dah pun. Mungkin nanti kelas-kelas akan datang kita akan mula 8.30 lah. Okay, kita akan mula 8.30 lebih awal. Tapi minta maaf hari ni tak dapat nak mula pukul 9, pukul 8.30 tu. Tak apa, Saya ada memang betul sebab apa, saya memang pakai student daripada China, student Indonesia kat luar negara, Nigeria kan. So kita memang tak sempat nak jumpa office hour tu, nak jumpa malam. Okey, sekadar formality, kenalkan diri saya lah, kenalkan diri saya. Jangan dekat luar tu jumpa tak kenal. Saya memang dalam keadaan apa, sekarang kelas online ni saya rasa ramai yang saya tak kenal pun. Okey, nama saya boleh nampak nama saya Muhammad Syafiq bin Rosli, berusia 34 tahun. So ni lah gambar saya tu, gambar tak ada. Okey, website pun dah slow. Okey, ni gambar. Inilah kalau jumpa kat luar, bolehlah tegur siapa, tapi mungkin saya tak kenal anda. Okey, untuk saja ni kita ada banyak cerita tentang management. Kita nak manage staff, manage resources. Sebab tu antaranya saya dan Dr. Asnah. Dr. Asnah memang pengalaman sebagai untuk dalam pentadbir ni ada sebagai pengurus akademik pasca graduan. So pengurus akademik pasca graduan ni menguruskan semua pelajar-pelajar postgraduate di Fakulti Pendidikan satu ketika dulu sehingga 2017 saya Dr. Asnah. Sebelum fakulti gabung, so jawatan tu dijumukan dan jawatan tu diganti oleh saya. Saya jadi pengurus projek sarjana waktu tu. Pengurus sarjana sampai 3 tahun 2017 hingga 2020. Jadi kita memang biasa untuk managekan buat pengurusan, dan saya juga saya ada pegawai penulis lah. Pegawai penilaian pertama untuk semua staf teknikal di sekolah pendidikan, dan juga pegawai penilaian pertama untuk research group. Research group ni saya ada 18 orang staf di bawah saya sebagai pegawai penilaian pertama. Dan di universiti ni lain, pegawai penilaian pertama ni kita ada banyak. Kita ada 1, 2, 3. Ada 3 orang yang pegawai penilaian pertama. Macam kalau di institusi biasa, pegawai penilaian pertama itulah ketua jawatan yang akan bagi makan kita sepenuhnya. Dan ikuti oleh pegawai penilaian kedua. Di universiti dia dynamic, ada 3 orang. Kalau macam untuk staff teknikal tu memang saya lah yang akan bagi makan sebagai pegawai penilaian pertama 100%. So kita akan cerita banyak tentang leadership secara teori, secara praktikal, macam mana. Ini nanti siapa nak tengok boleh tengok website ni. Saya selalu update sebab apa website ni dapat markah. Hujung tahun dapat markah website ni. Jadi selalulah saya update kadang. Buatlah macam Facebook sikit. Okey, kita teruskan kepada tugasan. Kita teruskan kepada kita punya nota. Nota pertama. Nota semua dah ada. Yang lain tu boleh ada. Nanti saya akan upload secara berfasa. Okey. Sekejap, kadang-kadang internet ni agak perlahan. Jika ada sebarang soalan nanti berkaitan dengan tugasan, bolehlah tanya dalam grup. Saya galakkan untuk tanya tu terus tanya dalam kumpulan lah, jangan tanya individu. Kadang tanya individu kadang tak semua orang dapat jawapan itu. So tak menjuruh. So lebih baik tanya dalam kumpulan. Tapi saya punya nota ni tak loading. Tak tahu dah internet saya kadang slow, kadang laju. Hari itu masa mula PKP agak perlahan. Tapi selepas 1-2 minggu ni okey lah. Biasalah kadang-kadang internet okey. Tapi rumah saya kata tadi dah macam perlahan semula. Masih tak boleh loading. Okey.
kita adalah hari ini ada tentang ini Organisation and Administration of Resource Center. Ini adalah nama lama dia, MPPP 1333. Kalau untuk yang subjek ni sama juga, MPPP 1333. Cuma kita tukar nama kepada Organisation and Resource Management. So uruskan resources, dan ini lebih kepada urus resource center. Basically sama je. Kita akan discuss macam mana nak uruskan staff resource center, macam mana nak uruskan sumber-sumber kewangan, leadership, management, semua dalam subjek ni. Okay, basically apa yang kita discuss adalah tentang organisasi. Apakah itu organisasi? So organisasi ni paling basic adalah consist of more than one person of a group of people. So mestilah berdua. Kalau seorang tu bukanlah organisasi. So kalau kita ada suami isteri, itu kira organisasi. Suami, isteri, anak-anak ataupun kita dan juga rakan-rakan dalam satu organisasi, itu adalah kita punya organisasi tu. Dan ada orang kata organisasi ni mesti berkaitan dengan meeting. Semua tentang meeting. Kadang-kadang ada orang yang memang suka meeting. Ada orang yang suka meeting, ada orang yang tak suka meeting. Saya jenis yang berada di tengah-tengah lah. So kalau meeting tu, kadang-kadang meeting kita cerita tentang management. Meeting jangan terlampau panjang. Meeting yang baik adalah sekitar 1 jam je. Jangan sampai terlampau panjang. Kadang terlampau panjang. Kenapa kadang-kadang meeting panjang? Meeting ni panjang sampai 3 jam. Kalau kita lihat meeting panjang 3 jam. Kalau kita ada sebagai chair, kita chair meeting kita, 3 jam tu ada berapa faktor menunjukkan kenapa dia panjang. Dan kalau saya chair meeting, selalunya normalnya 1 jam. Ataupun kalau banyaklah debate, bergaduh, bergusti tu semua, 1.5 jam lah paling lama. Dia kadang-kadang boleh jadi sampai 3 jam ni sebab kita sebagai chair, kita sebagai pengurusi, kita tak control flow of meeting tu. Meeting, sebelum kita datang meeting, kita sudah ada agenda apa yang kita nak discusskan. Agenda tu tak perlu banyak lah. Agenda tu kadang-kadang 1, 2, 3 je. Bila yang saya uruskan postgraduate ni, kadang-kadang agenda ni 3. Tapi agenda 3 ni impact yang besar. Benda yang isu yang memang berlaku 20-30 tahun tak selesai. So kita kena selesaikan. Cara strategi nak jimatkan masa meeting ni supaya tak lama, kita datang tu kita kena ada idea lah basically. Apa keputusan yang kita nak buat. Ada orang kata tak boleh. Mula-mula pun saya cakap macam tak setuju untuk pengurusi datang meeting untuk dan terus dah ada idea, dah ada orang kata senang kata keputusan dasar dan datang kepada ahli just hanya untuk orang kata formalize. Itu bukanlah pendekatan yang betul. Kita memang ada idea, kita ada dasar apa yang kita nak decide. Tapi kita bagi kepada ahli kita ni untuk orang kata untuk kembangkan, untuk refine, nak tambah baik idea tersebut. Dan kita benar bersifat fleksibel. Kita tak boleh lah kata-kata kita bila dah ada idea, kita datang, mesti ikut idea saya, datang untuk formalkan saja. Memang meeting tu boleh habis cepat, 1/2 jam boleh habis. Tapi ianya menyebabkan kita orang kata menggunakan pendekatan micromanagement. Micromanagement ni kita tak baik. Contoh micromanagement ni, bila kita micromanagement dan one day mungkin kita dah tak nak lah, kita tak berada di kedudukan tersebut. Kita nak step down, mungkin kita nak pergi ke kedudukan yang lebih baik. Kita dah tak ada siapa-siapa yang boleh membuat keputusan. Kita kena train siapa yang ada di bawah kita, tim-tim kita ni untuk buat keputusan dia. Itu basic tentang organisasi. Kenapa cerita tentang meeting? Sebab ada orang kata organisasinya adalah suami isteri dan setiap hari suami isteri kena bermesyuarat. Tapi betul lah, suami isteri selalu kena bermesyuarat. Contohnya perkara biasa adalah nak makan mana. So kalau nak makan mana ni memang complicated lah. Kita lelaki nak makan mana ni perempuan lah yang senang decide. So kalau saya cakap apa tak kisahlah, ikutlah isteri saya nak makan mana. Sebab kadang-kadang kita makan tempat kita tak kata tak sedap lah, tak kena lah. So senang mesyuaratnya bagi saja kepada isteri. Okey, untuk
organisasi everyone working together to achieve a common objective. So setiap organisasi tu mesti ada objektif. So kalau kita di sekolah, objektif kita adalah untuk mendidik, sama je di universiti. Kalau mungkin kita berada di organisasi mungkin kata di GLC ke, di jabatan ke ataupun di kementerian, so tengok apakah function yang kita nak buat tu. Okey, untuk organisasi mesti ada berapa jenis perkara yang menyebabkan ianya berbeza. Satu size, satu function, satu makeup. Okey, sangkut ni sebab apa mouse saya habis bateri. Saya baru beli bateri, tak sempat pasang kan. Okey, untuk satu organisasi kita mesti ada division of labor. So setiap organisasi besar tu kena ada sub division ya. Kita kena tahu kenapa division tu perlu dibuat. Decision making structure. Decision making structure ni beza. Tengok pendekatan US, tengok pendekatan Jepun. Saya discuss dengan baik dengan mendahului mendalam macam mana. Formal rules and policies. So inilah organisasi biasa kita ada vision, mission, values, strategi, objektif. Vision mission ni selalu kan benda yang penting. Jangan terkejut kadang-kadang kita tak tahu vision mission organisasi kita apa. Bila audit, kalau universiti selalu audit, dia audit, dia akan panggillah pensyarah ataupun student. Akan tanya, apakah visi fakulti anda? Selalu ramai yang tak boleh jawab lah. Visi misi ni ramai yang tak boleh jawab. Dan selalu sebelum audit tu kita akan bagilah apa tu visi, misi. Value, strategi kita okey, visi adalah vision. Maksud visi ni adalah dalam bahasa Inggerisnya vision. Vision ni senang kata pandangan lah. Apakah sebenarnya direction yang kita nak? Apakah senang kata bahasa Melayu hala tuju. Contohnya katakan kita buat satu universiti ataupun satu sekolah. Mungkin anda nak create satu sekolah swasta. Dan anda kata visi anda adalah untuk jadi sebuah institusi pendidikan swasta terkemuka di Johor Bahru. Contoh, itu adalah visi. Atau segi universiti, di Sekolah Pendidikan UTM ni kita adalah visi untuk menjadi antara yang terbaik lah di Malaysia. So far kita nombor 2. Sebelum nombor 1, so jatuh sekejap nombor 2. InsyaAllah akan jadi sebelum nombor 1 di Malaysia. Mission organization will operate according to vision that has been set earlier. So misi ni adalah apakah usaha ataupun tindakanlah kita untuk sampai kepada vision. So anda kata kita nak jadi nombor 1 di Malaysia, nombor 1 di Johor. So misi tu mestilah ke arah tersebut. Jangan kata saya nak menjadi nombor 1 di Johor tapi misi saya tak apalah, hari-hari kita datang lepak-lepak je, tak payah buat apa. Nanti kita dapatlah visi tersebut. Tu tak kena lah. Mesti dia mesti benda yang align. Visi dan misi ni senang kata, orang kata hala tuju dan foundation. So inilah yang akan tentukan perkara-perkara yang seterusnya. Ini adalah values. Values ni nilai. So apakah nilai ataupun culture yang kita nak set dalam organisasi kita? Kalau nak menjadi yang terbaik di Johor, so mungkin kita kata kita akan hasilkan pelajar dengan keputusan straight A. Atau mungkin kita kalau pelajar datang, register atau apa-apa urusan boleh selesai dalam masa 2 hari. Normally untuk urusan kajian 3 hari. So itu adalah values yang kita letakkan. So values ni contohnya integrity, bersinergi, saya suka bersinergi. Apa maksud bersinergi ni adalah kalau dulu kita kerja 2 orang, so kita akan hasil kerja untuk 2 orang. Maksud sinergi ni adalah kita kerja berdua tapi kita boleh hasilkan hasil kerja untuk mungkin 4 orang, 5 orang. Itu adalah contoh sinergi. Macam mana kita boleh sinergi? Macam mana universiti dan juga kementerian kita sinergi, macam mana kita boleh hasilkan produk untuk kementerian, produk untuk universiti. Itu contoh values yang selalu ada di dalam organisasi. Strategis. So strategis ni kalau kita lihat badan-badan yang besar macam di universiti kita ada bahagian strategi. Ni strategi ni dia yang akan decide. Senang kata apakah strategi ataupun apakah langkah-langkah yang kita akan buat untuk kita sampai kepada visi dan misi kita.
Dan pada strategis ni selalunya dia lah kan banyak data. Data pencapaian macam mana, data kedudukan kita, mungkin kata nak jadi terbaik di Johor tadi, kedudukan kita di mana. Itu semua akan dipegang oleh strategis. Dan strategis ni lah yang akan design dan fikirkan apakah cara untuk kita sampai visi dan misi kita. Okey, objektif. Objektif ni sedang kata perkara-perkara ataupun benda-benda yang perlu dibuat dalam masa terdekat jangka pendek. So daripada strategi, visi dan misi kita tu, kita akan hasilkan objektif. Objektif ni satu lagi bila katakan objektif, apa maksud objektif? Objektif ni dia something yang objek, benda yang bound pada objek. Bound pada objek ni mesti something yang orang kata boleh sentuh, boleh rasa, tak abstrak. So maknanya clear, can be implemented by all members of organisation. So kalau kata tadi nak jadi sekolah swasta terbaik, of course lah bila semuanya cikgu di situ boleh mengajar, semua staff support tahu bagaimana untuk support kita punya sekolah. Okey. Ini adalah management. Ada beza antara manager dan juga head. Ini dua jawatan yang biasa, manager dan juga head. Manager mostly mengurus lah. Tapi jika jawatan anda tiba-tiba satu hari nanti mana tahu, selepas siap master ni, dapat jadi contoh ketua jabatan. So mana kalau ketua jabatan, kata dia ketua je, ketua asli, ketua jabatan. So rules-nya lain. Kalau kata manager ataupun kata bahasa Melayu pengurus, tu rules-nya lain. Okey, untuk manager mostly tak membuat sangat keputusan. Tu rules manager. So kalau you adalah manager, tu bagian rules manager, apa-apa keputusan besar, so you boleh tolak kepada you punya boss untuk buat decision. Tapi kadang-kadang di universiti, rules tu beza. Walaupun manager, walaupun tugas saya menyaras manage, tapi mostly kita akan buat banyak keputusan. Sebab kadang-kadang ada satu konsep baru, konsep yang kita bagi sebagai delegate. So delegate nanti kita akan discuss, send to delegates. So maknanya head ni boleh delegate pada manager as long as fakulti ataupun bos yakin manager ni boleh buat keputusan. Tapi selalunya kalau nak bagi untuk delegates ni, saya letakkan syarat kalau kita delegates kepada staff, kita letak syarat pada bila masa kita boleh overrule ni. Dan tak semua kadang-kadang keputusan yang dibuat tu kadang-kadang betul. So kadang-kadang mungkin ada terlepas pandang ataupun mungkin ada risiko yang kita tak nampak. So nanti kita akan discuss cara untuk buat keputusan. Okay, kita activities complete efficiently and effectively. Itulah tugas manager. Selesaikan tugas apa yang ditentukan tu mesti dah efficient, efektif, mencapai goals, coordinates works activities. So itu ada berkaitan dengan management. Ada 3 level manager. Okay, first line manager, middle manager dan juga top manager. First line manager nampak macam first line. Oh, ni apa paling tinggi sikit. Bukan. First line ni adalah management, dari management tu yang paling rendah sekali. So kalau anda kata kita berada di mana? Di kilang. Bayangkan kita berada di kilang. Kilang ni ada banyak production line. Di kilang pun ada banyak manager. Kadang-kadang manager ni ada orang akan argue, kenapa manager ni gaji besar? Sedangkan tugasnya taklah berat. Kalau lihat operator bekerja, memang lagi berat lah. Operator kena bekerja 8 jam berdiri. Normally kalau di kilang kita berdiri lah. Duduk tu kalau mengandung, dapatlah duduk. Kalau lelaki tu memang tak dapat duduk lah, kena diri je. So first line manager ni adalah manager pada kita punya production line. Okay, untuk manage work of non-managerial employee who are directly involved in the production or creation of organization products. So sebab tu saya selalu bagi contohnya adalah kilang. Sebab apa? Dia tugasnya adalah menguruskan orang yang bukan mengurus. Maknanya orang yang buat production. So operator yang berada di line, tahu kan kilang tu dari line yang tree yang boleh gerak tu, personal component, itu kita panggil production line. So mereka operator yang buat ini adalah senang kata penggerak utama kepada kita punya kilang tu. So ada seorang yang kena pantau mereka.
kena uruskan mereka. Dia uruskan bukannya uruskan macam mana, dia uruskan contohnya kena ada orang yang buat keputusan macam saya cakap tadi bila mengandung. Tanda kata kita punya staff tu mengandung, kita kena decide lah, bulan ke berapa kita nak bagi dia duduk. Takkan dah perut dah besar kita nak suruh berdiri, zalim lah. So mungkin kata peraturan kata mungkin kata pada bulan ke-6 mungkin perut dah besar sikit, bulan ke-6 boleh duduk. Tapi mungkin ada kes-kes tertentu yang pengurus ni kena buat. Kenapa pengurus ni ada? Rules apa yang ada dalam buku tak semestinya tepat. Mungkin kalau staff kita ni kembar, anak yang kembar. Anak kembar mungkin kata bulan ke-4 dah besar perut. Tak tahulah. Tak pastilah, mungkin besar ke tak besar. Andai katalah bulan ke-4 tu dah besar perut, mungkin kembar. Ataupun mungkin dalam keadaan yang mungkin tak sihat. Ada sedikit komplikasi yang mungkin tak boleh diri, penat. Tapi rules kata 6 bulan. So inilah tugas first line manager. So benda-benda yang ini, yang benda-benda tak ada dalam buku, yang mereka kena buat keputusan, itu adalah fungsi utamanya. Dan contoh-contoh lain adalah andai kata hari ini production to drop, jatuhlah production. Production selalu mungkin kita hasilkan 1000 komponen sehari. Hari ini mungkin hasilkan 900 komponen, 100 kurang. So ni lah kerja first line manager untuk tengok kenapa dan buat improvement. Okay, middle manager. Okay, middle manager dia antara first line dan juga top level. So top ni akan buat keputusan yang lebih besar. Manage work of the first line manager. So maknanya ini manager kepada manager yang pertama tadi lah. So kalau anda kata ianya adalah production manager, yang ni mungkin orang kata branch manager. Mungkin kita ada satu kilang, kita ada production line. Setiap production line tu ada manajernya. Dan untuk satu kilang tu manager kilang. Itu adalah middle manager. Dan top manager ni lah yang berada di HQ lah. Mungkin kita kata kilang kita berada di Skudai dan mungkin kita punya HQ berada di Kuala Lumpur. So yang berada di Kuala Lumpur tu general manager, manager yang uruskan semua branch, itu adalah top manager. So maknanya kalau di sekolah tu sikit, Doktor. Ya, silakan. Kalau silakan. Dekat sekolah macam mana pula, Doktor? Level manager dekat organisasi sekolah? Pengetua? Okey. GPK? Ketua bidang? Dia sebenarnya biasanya kita akan bagi pada first line manager ni memang kepada sama ada dia lihat keadaan sekolah tu macam mana nature-nya. Kalau sekolah yang besar memang kita ada ketua jawatan, sekolah-sekolah besar, ketua jawatan yang memang urus the whole panel, jabatan sains semua diurus. Itu dia first line. Tapi kalau sekolah-sekolah yang kecil, mungkin guru ada 30-40, itu selalunya guru besar ataupun pengetua lah sebagai first line manager. Semua yang dia akan buat, kadang-kadang ada isu di sekolah, tak perlu sampai pun kepada PPD. So sekolah boleh selesaikan. Itu contoh first line manager. So media manager ni biasanya kita punya rakan-rakan lah, pegawai-pegawai kita di PPD. Dan kalau top manager ni of course lah, siapa yang berada di JPN, siapa yang berada di kementerian ni top manager. Dan media manager dan first line manager ni, dia kena pandai mainkan peranan. Kadang-kadang kenapa isu orang kata, kadang-kadang kita komplain, kenapa kita punya pengurusan tertinggi dia buat keputusan macam seolah-olah tak tahu apa yang berlaku di dalam keadaan sebenar. Mungkin ada yang rasa di sekolah praktisnya lain, tapi kemudian buat keputusan praktisnya lain. Kadang-kadang kita ada yang data-data ni, manager, first line manager dan media manager ni tak sampaikan kepada top manager. So top manager ni dia punya pandangan ni helicopter view. Masalah helicopter view, mungkin kita naik helikopter, kita lihat lah kat ada bawah. Contohnya banjir, rumah orang A ni atap sikit lagi. B ni sama tak perlu apa-apa. Rumah okey. Bagilah orang A ni bantuan. B tu okey, tak masalah. Tapi keadaan sebenarnya, orang yang lebih tahu sebenarnya A dan B sama terjejas. A, rumah tenggelam. B, rumah tak tenggelam tapi tak ada bekalan makanan. Jadi dua-dua perlu dapat bantuan. Itu benda yang selalu top manager tak nampak. So siapa yang berada di first line manager, middle manager ni kena pandaikan mainkan peranan untuk bagi top manager ni nampak. Okey, ini adalah portion of involvement.
siapa yang buat planning banyak, siapa yang buat banyak organizing, siapa yang leading, siapa yang controlling. First level. So ini adalah yang kita kata first line tu. So dia akan buat planning dan dia punya planning lebih kurang sama je lah. Tak banyak beza. Kalau kita first level manager ni ramai, middle line ni lebih sedikit, top level ni lebih paling sikit lah. Sebab tu kalau kita lihat pengetua, guru perangkanan setiap sekolah ada. So tu first line. Middle level PPD, JPN tak semua orang ada kan. So dia adalah dah jadi cluster kecil. Satu daerah satu, satu negeri satu, dan top level of course lah. Kalau di kementerian satu saja kedudukannya. Okay, organizing tu sama, leading. Ni leading. First line lah yang kena lead. Sebab tu kalau anda kata, mungkin anda ada pengetua, anda mungkin di sini ada pengetua, ataupun mungkin bakal jadi pengetua. Isu yang selalu kita sampaikan kepada penonton, di isu mana bila nak jadi pengetua, nak jadi guru besar ni, biasanya kita akan jadi guru besar atau pengetua di sekolah yang lain. Bukan sekolah asal kita. Biasa kan berlaku di kementerian. Dan isu kadang-kadang bila sampai tu, kita tak dapat nak grab. Nak grab. Dia bukannya nak grab sampai tahap orang kata macam suku besi. Kita nak sebagai pengetua atau besar, kita kenalah ada certain controlling pada sekolah kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang baru, kadang-kadang dia layan sebagai orang baru. Itu yang isu. Ataupun mungkin kadang-kadang di sekolah tu dah ada grup. Dia dah ada senior yang mungkin dia ikut, ataupun bagai macam-macam lah di nature di sekolah ni. Kadang-kadang kita, bila saya melawat di sekolah ni, kita bagi suggestion lah. Kita kadang-kadang kita okey, dia ada masalah ni, tak boleh ceritalah apa masalah di sekolah kan. Mungkin nanti akan jadi masalah kita juga. So kata bila dia sampai, sekolah dah ada grup sendiri, nak kontrol tu susah sedikit. So tapi masalahnya kita nak bagi, kadang-kadang kalau kementerian nak bagi di sekolah yang sama tu susah. Tak kena ada kekosongan. Kalau ada kosong maknanya kita kena tunggulah guru besar ataupun pengetua kita tu berpencin, barulah kita boleh naik. Tu perkembangan kerjaya tu kurang. Tapi so far memang itulah, terpaksalah harungi sedikit, tapi kena ada strategi lah bagi anda untuk anda dapat grab staff tersebut. Dia bukan sampai tahap orang takut. Sampai orang tengok orang takut. Nampak aja pengetua orang takut lah semua. Dia tak perlu marah, tak perlu kuku besi, tapi kalau you bagi arahan, orang boleh dengar. Itu yang penting. Doktor, Dan semasa tu, silakan. Puan tanya, macam mana kalau kita nak hadapi, nak settlekan isu surat layang yang sampai di sekolah? Okey. Surat layang macam mana tu? Surat layang daripada ibu bapa kepada guru ataupun guru sama guru? Semua. Tak kira daripada parent ke, daripada guru-guru ke, tak kira. Hantar kepada pengurusan, betul? Ya. Okey. Inilah satu kita bagi subjek ni kepada orang yang ada pengalaman lah mengurus. Bila sebelum saya ada orang kata pengalaman mengurus ni, kita lihatlah. Kita akan dengar pelbagai, sebagai rakyat mahir kita akan dengar pelbagai. Kita akan dengar kata kumpulan ni, ekstremis lah kumpulan ni, hardliner lah kumpulan ni, susah nak deal lah. Dan orang akan cuba setkan mental kita adalah certain group ni negatif. Ataupun dapat je surat, kadang-kadang ada orang yang dapat surat, okey, you terus salah. Tak buat apa-apa siasatan lagi, terus panggil, terus salah. Bila sebagai ketua ni, kita kena dengar kedua-dua side. Saya akan dengar. Kumpulan A cakap apa, kumpulan B cakap apa, kita layan duduk. Kita dengar, tapi kita tahulah adalah kalau ada konflik selalu ada satu kumpulan yang lebih bersalah, yang lebih taklah salah, kadang-kadang mungkin ego ke ataupun tak betul sikit lah dia punya cara tu kurang tepat. Tapi kita dengar, entertain kedua-duanya. Kita tak boleh prejudice, kita tak boleh anggap senang kata kadang-kadang yang jadi isunya ada kumpulan yang jenis suka berkata-kata. Dia akan, bila you jadi ketua, dia akan approach you, orang tu begini, orang tu begini.
Sebagai ketua just dengar saja, tapi you jangan buat satu keputusan. You tak boleh terus cakap, okey, orang A ni kalau dapat surat layang tentang dia, memang dia salah. Tak boleh. So siasat awal-awal, apa yang baik adalah surat tu dapat je, panggillah kita punya staff tu, jangan marah, jangan cakap, okey, you salah. Cakaplah, kita dah siasat semua, kita nak tahu sama ada surat ni betul ke tidak, apakah betul ke, contohnya kata you buat something wrong dalam kelas, betul ke you buat begini, okay, untuk elakkan daripada benda ni berlaku. So kita nasihatkan staff ni, kita tak marah you, kita tak benci you, kita nak semua sama-sama lah, semua ni kita nak bekerja. Dan satu benda yang penting, sebagai ketua, kita ingat kita penjawat awam ni kita ada pekerja. Kita pun bekerja. Ada orang kadang-kadang jadi ketua ni dia salah anggap macam dia yang bayar gaji. Kita bukan membayar gaji staf bawahan kita. Kita bukannya bos yang kalau kita ada kilang, kita ada 1,000 staf, kita boleh marah, kita boleh kerja. So dia kerja 24 jam, itu dia bayar gaji. Sedangkan kita sendiri adalah orang yang menerima gaji. Rakan kita pun menerima gaji. Kita hanya sebagai seorang ketua untuk membimbing organisasi saja. Itu kena ingat. Jangan sampai kita menzalimi sesiapa. Kalau dalam buat keputusan ni, dah ada, contohnya dah ada lah. Kita ada satu siasatan, kita siasat, kita dapat keputusan. Selalu apa yang saya cakap dalam kelas adalah 3 benda. Tengok adakah ia menyebabkan siapa-siapa mati, keputusan kita buat ni. Ada siapa mati ke tidak. Kedua, adakah akan menyebabkan kehilangan duit atau tidak? Hilang duit, itu hilang duit ni satu benda yang besar. Jangan sampai hilang duit. Ataupun apakah event yang kita buat tu akan rancang, contohnya sekolah akan menyebabkan sekolah ni tak menjadi. Itu 3 benda yang kena kita fikirkan bila putusan. Tapi bila dah lama tu, bila kita dah lama manage, saya belajar benda yang keempat. Ini benda-benda penting sekali. Jangan sekali-sekali, ini penting, jangan sekali menzalimi. Jangan sampai kita buat satu keputusan yang zalim. Kalau kita zalim ke orang, mungkin kita tak perasan. Kita zalim ke orang, yang inilah memang orang kata, ini menyebabkan orang kata gaji tak cukup, kesihatan terjejas. So 4 benda. Jangan ada orang meninggal, jangan sampai ada duit hilang, jangan sampai organisasi tak fungsi. Yang paling penting, jangan sampai menzalimi. So dapat surat, okey, buat siasatan, kita buat secara adil, panggil je staff, dia tak marah you, apa-apa ni in future, you be careful lah, jangan sampai benda ni berlaku. Dan tapi kalau berlaku lah 2-3 kali, kalau berlaku 2-3 kali, dia asyik dapat benda yang sama, so kena siasat dengan lebih dalam lah. Tapi kena lihat juga, surat layang ni kadang ada orang yang memang niatnya memang jahat. Masa saya dulu junior staff tu cerita, banyak kali saya dapat surat layang. Kadang-kadang surat layang macam kelakar. Parking. Kita parking di kawasan yang memang normally orang parking lah. Tapi ada orang kata siapa? Jangan parking di sini. Kadang-kadang saya pun macam kelakar. Surat yang sekali lagi lah. Surat yang dalam keadaan pen merah. Kita faham lah. Surat pen merah ni macam mana? Macam ugutan lah. Jangan parking di sini. Jangan pentingkan diri. Tapi bila kita naik pangkat, so kita berada dalam keadaan yang lebih kuat. So surat tu tak ada. So kita jangan zalimi sesiapa, ada perlu siasat, tapi anda kata surat tu macam tak relevan, tak ada bukti yang kukuh, tak perlu lah, just panggil staff tersebut cakap, okey, ada begini, next time be careful je. Jangan kita sebagai ketua terlampau mudah untuk melatah. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin orang yang dapat surat itulah akan jadi ketua kita sebagai nanti. So yang paling penting sekali saya ulang, jangan sampai ada siapa dizalimi. Okey, lagi cerita boleh. Okey, untuk first level, ni leading. Inilah dia akan lead semua sekali. Top level ni tak akan lead, tapi top level yang akan control. So, siapa yang anda kata tiba-tiba anda berada di satu hari duduk di kementerian, so anda lah kena control. Tapi bila itulah, saya selalu ni kalau duduk kadang-kadang lebih tinggi ni, risau. Saya risau sebenarnya, takut. Sampai tahap saya fikir macam ni, jangan sampai asbab kita jadi ketua ni menyebabkan asbab kita masuk neraka. Itu yang saya risau. So saya rasa kadang-kadang kita tak begitu prepare nak jadi ketua ni, lebih baik let go lah. Tapi
kena ada jugalah certain degree of grab lah. You boleh dictate staff you, tapi bukannya menzalimi. Okay, ini function untuk management. Okay, untuk manager ni, staffing. Nah, selalu staffing. Staffing kalau di sekolah kita tak buat dah. Staffing ni datang normally daripada kementerian, coordinating, budget. Budget ni selalulah kita di sekolah akan buat budgeting. Budget ni selalu. Kenapa? Kadang-kadang banyak berlaku sekarang ni, kadang-kadang guru besar, pengetua yang kena, mungkin ada yang tak sedar. Tak boleh dapatkan apa-apa, bukan peruntukan. Beli apa-apa barang, ataupun apa-apa perhentian, tak kisah berapa value pun daripada saudara mara. Sepupu, sepapat, adik-adik semua tak boleh. Walaupun ada orang yang buat, dia kata niat dia ikhlas. Dia kata mungkin kalau ambil ke adik dia, dapat lagi harga lebih rendah. Secara logik memang begitu. Anda mungkin niat anda nak bantu sekolah dapat barang yang lebih murah. Tapi dari segi kewangan, benda tu tak betul. Tak kisahlah apa pun niat, tapi kalau ada orang report, memanglah kena pergi ke SPRM. So benda tu perlu berhati-hati dengan budgeting. Okay, planning, apa yang perlu planning adalah planning baca je lah, kita kena plan. Dan planning ni normally kita plan saja. Tak semestinya kita akan dapat sampai tahap boleh laksanakan. Dan satu lagi bila menjadi ketua ni, certain keadaan mana KPI kita tu bergantung kepada performance organisasi. So maknanya sekolah kita perform berapa level, maka KPI kita lebih tinggi lah. Tapi kita tak boleh sampai tahap memaksa semua orang, staff, sampai kata tu, okay, you all semua kena datang hari Minggu, kena buat benda ni sampai berjaya, sebab kita nak sampai KPI tu. Sedangkan itu adalah KPI yang memang set pada kita. Sebagai ketua, kita kena sedialah untuk KPI kita rendah, berkorban untuk orang lain. Macam saya dah cukup syarat dah untuk naik pangkat kepada Profesor Madya. Tapi saya cakap tak apa dah, saya ada beberapa staff yang saya cakap lebih senior, yang lebih dah banyak jasa. Dahulukan dah mereka. Mungkin saya cakap mungkin saya lambat dah naik pangkat. Saya tak apa dah, itu dah kita memang sebagai ketua, memang itulah kita buat. Tapi saya dah kadang ketua yang tak ada elon pun. Tapi kita jangan sampai kita dalam keadaan kita ketua cakap, naikkan pangkat saya dulu. Itu salah. Benda-benda yang melibatkan gaji, benda ni berkat tak berkat, itu isu besar, nanti kat akhirat nak kena menjawab. So kita kena plan. Planning ni dah plan, biasanya apa yang berlaku adalah kadang orang plan dah cantik, implementation tu tak cantik. Sebab kadang kita tak inform staff kita apakah planning kita buat. Contoh kita cakap tahun ni kita buat aktiviti ni. Tapi kita tak inform staff untuk kena buat. Dia planning yang baik dah, kita plan. Tak ada dah, kita ada 10 aktiviti. Apa yang saya buat, saya cakap, okay, saya cakap fakulti kita ada 10 aktiviti nak buat. Tapi bukan saya buat semuanya. Saya akan ambil lah. Ketua kena ambil kerja lebih lah. So saya ambil 2 contohnya. Saya ambil 2. Dari 8, saya akan assign person in charge. Okay, you in charge ni, you in charge ni, ni. Macam mana nak bagi, kerana nak bagi kerja tu isu juga. Macam mana bagi kerja. Kalau buat meeting, kita ada 10 tugas. Siapa nak buat ni? Kadang-kadang selalunya memang tak ada orang volunteer lah nak buat. Itu yang penting je kena ada orang kata grab pada organisasi you. You boleh assign, okay? A, you buat ni. B, you buat ni. C, you buat ni. Tapi kita galakkan dia untuk hasilkan sesuatu yang orang kata perform lah. Anda kata dia tak mampu, at least dia boleh buat benda tu sampai jadi saja. Taklah sampai grand. No problem. Dan ketua biasa dah saya cakap tadi, kenalah bersedia untuk berkorban dari segi KPI. KPI rendah tu ketua, tu biasalah. Kita yang, ada orang yang memang dia memilih untuk jadi ketua. So, itulah yang dipilih, itulah yang didapat. Okay, organizing. So, kena organize. So, kita organize lah kita punya department semua. Satu, benda organizing ni benda yang perkara sekarang selalunya benda penting adalah cuti. Cuti ni penting. Saya kalau staff, selalu kalau untuk cuti ni staff yang saya selalu sahkan atau rekomenkan adalah staff teknikal. So kalau mereka minta cuti pagi pukul 4 pagi apa,
Saya bangun pagi tu terus sahkan. Ataupun kalau kata dapat, selalu UTM dia akan bagi notification dalam mobile apps kita. Saya tengah drive, nak pergi ke office, kat depan laptop terus sahkan. Sebab pentingnya cuti ni, kadang-kadang orang cuti ni kerana emergency. Mungkin ada kematian, berlakunya kematian. Dia nak cuti, berlaku kematian. Kalau kita tak sahkan, kita tak sokong, dia dah mohon tak sokong, tiba-tiba staff kita mungkin accident di tengah jalan. Dia accident, mungkin dah keadaan tak sedarkan diri. Bila penjawat awam ni, bila accident waktu kerja ni, suara saya putus-putus ke? Ya, kejap. Kadang-kadang suara saya putus-putus. Saya kena. Okey, clear doktor. Okey. Clear. Okey, bila kadang-kadang staff ni accident di tengah jalan, ni satu isu. Kadang-kadang orang kata tak minta cuti. Dia sekurang-kurangnya kita ada dua kan. Seorang adalah penyokong, seorang adalah pengesah. Seorangnya kita sebagai penyokong kita sokong. So apa-apa jadi, staff ni dilindungi. Dia bukannya orang kata ponting kerja ke apa ke. Tu cuti tu penting. Dan kadang-kadang benda yang lain lah. Staff minta nak balik awal. Tengoklah kita gunakan kita punya apa tu nama kata wisdom. Minta balik awal. Cuma minta balik awal kenapa? Isterinya sarat. Ataupun dia mengandung, saya balik ni jam. Nanti saya sampai rumah pukul 7. Mungkin lewat. Kita orang mengandung pukul 7 maghrib ni tak baiklah bagi luar. So bolehlah cakap. Mintalah buat apply surat. Macam ada UTM ni, you nak balik awal, you nak balik pukul 4.30, you kena punch pukul 7.30 lah. So you datanglah pagi 7.30, 4.30, you boleh balik awal. Ataupun tiba-tiba ada kes juga mengandung, orang mengandung ni mana tahu bila nak bersalin. Tu tak tahu bila nak bersalin kan. So tiba-tiba nak bersalin immediately, waktu tu dia kata, dan kadang-kadang tak pasti. Dia kata tak pasti, saya pergi hospital ni saya akan bersalin ataupun saya akan tahan ward saja. Boleh tak nak minta approvekan cuti? Kita tak tahulah betul ke dia sakit, betul ke dia kat ward, ke dia ada kat Podikson ke, kat Desaru ke. Kita jangan fikir macam tu, jangan kita fikir orang ni semua nak mengular ni kat Podikson lah, Legawi lah, Desaru lah. Tak, kita kena fikir secara rasional sikit benda ya. Nak cuti, orang ni perlukan kemudahan, tu kita kena bagilah kemudahan. Dan tak sebenarnya mesti ikut benda yang dalam buku. Okey, ataupun kadang-kadang pemakan. Biasanya je isu markah. Kita bagi markah penilaian pada staff. Dia kata saya ada buat macam ni. Saya buat begini, tapi tak dapat surat lantikan. Saya tak dapat markah yang ni. Padahal kalau ikutkan kena adalah surat lantikan. Kita cakap tak apa. You bagilah bukti apa you buat tu. You ada WhatsApp daripada organisasi tersebut suruh datang ke, ataupun mungkin you ada gambar, you pergi event tersebut, you buat recording untuk bagi pihak fakulti. Bagi benda tu, pada saya cakap kita boleh jadikan tu sebagai bukti dan kita boleh bagi markah. So tak adalah kita sampai, dia jangan sampai staff rasa demotivate. Tak motivate, tengok ketua pun tengok ketua macam kalau dapat jumpa tepi jalan nak basah je. So dia kalau bila sampai staff dah tak motivate, tak nak kerja, datang dah burn out. Ada orang sampai burn out. Burn out ni sampai tahap dia bukan stres. Kalau orang stres tu stres. Burn out ni dia sampai kadang-kadang yang kadang kemurungan, dia dah menung, tak boleh buat kerja. Atau kadang-kadang mungkin silap kita sebagai ketua. Contohnya dia nak minta pindah. Dia macam ni. Orang nak minta pindah. Ataupun orang minta naik pangkat. Contoh orang minta pindah atau minta naik pangkat. Mungkin kita tahu kita memang dia tak boleh dapat pindah tu, dia mungkin tak boleh dapat naik pangkat tu. Tapi tak salah, kita sebagai ketua kita kena tunjukkan goodwill. Kita bantu dia. Kita kenalah. Kadang-kadang orang tak nak orang kata tak nak argue ataupun tak nak berdebat dengan orang lebih atasan ya. Contohnya kita sebagai ketua kita tak nak berdebat dengan orang atasan kita, sebab kita nak jaga reputasi kita. Tapi sebenarnya kita tanggungjawab kita dah pada staff kita. Dan walaupun mungkin dia nak pindah, tak dapat, kita cuba fight lah. Ada staff saya nak pindah ke Pagong. Saya cuba fight cakap, dapat tak warrant, dah ada tak warrant kat sana kat Pagong. Dia nak pindah. Kenapa nak pindah? Sebab apa dia kata dia nak balik kat kampung. Kita tak tahu, mungkin balik kampung nak jaga mak bapak dia ke, mungkin mak bapak tak sihat ke, ataupun mungkin kalau kat Pagong kos lebih rendah ke, benda yang kita tak tahu.
Kita tak boleh tahulah kenapa nak pindah. Tapi kita cuba, kita tunjukkan sebolehnya. Cakap saya dah pergi ke pendaftar dah tanya. Buat masa ni masih belum ada lagi kosongan. Tapi kalau ada nanti dia akan maklumkan dah. Dan bila kita usaha tu, kalau kita usaha sikit je, kita maklumkan pendaftar, okay, ada staff saya nak pindah, boleh tak? Tengokkan. Sekali setahun ke setahun setengah macam tu dah. Dapat pindah, dia boleh tukar dengan rakan. So berterima kasih kepada kita. Walaupun kita setakat ingatkan pendaftar je. Benda tu, tapi mungkin usaha yang kecil menyebabkan orang tu bersyukur dapat pindah. So jangan sampai orang rasa macam ketua saya ni dah ketua je, pandai arah je, tapi kebajikan tak tolong. Ataupun dia kata nak naik pangkat, tak dapat, dia mungkin pangkat tak cukup syarat lagi. Kita cuba dah. Kalau dia lebih tinggi cakap, cuba dah, boleh tak staff saya ni banyak dah buat kerja. Bagus ni. Cubalah lihat, at least kita usahakan. Dia tahulah, oh bos saya ni usaha untuk saya. Dia pun motivate lah untuk kerja. Jangan cakap awal-awal, setakat macam ni tak boleh naik pangkat. Jangan, itu kata-kata kita sebagai ketua, kita cakap sikit, orang kata, orang ingat, kenang. Kadang-kadang kita cakap sikit, menusuk ke hati. Kadang-kadang kita mungkin, kita sebagai staff biasa pun, mesti cakap kita menusuk ke hati kan. Samalah, benda yang sama. Tunjuk goodwill. Okey, untuk staffing, kita kena pastikan quality manpower. Contohnya lah, contoh biasanya kadang-kadang ada yang berlaku. Dia komplain, dia kata apa, staff tak buat kerja. Staff tak buat kerja, padahal staff ni buat kerja macam-macam. Tu saya cakap apa? Saya cakap dengan staff. Kadang-kadang staff yang bukan pegawai ni, mereka tak tahu macam mana nak visibility. Saya cakap apa? Okay, you kenalah berada di office you. Ya, satu ada office. Dia duduk situ, dia buat kerja, sentiasa dah nampak lalu lalang. Bila ada event, you selalu, kadang-kadang mereka kerja belakang tabir. Tukang buat tu, buat ni, tapi tak ada apa? Tak ada, orang tak nampak. Belakang tabir orang tak nampak kan. Saya kata macam ni, okay, tak apa. You buat kerja, you WhatsApp gambar you buat kerja tu. Kadang-kadang dia kata dia buat kerja sampai tengah malam, 2-3 pagi. Okay, you WhatsApp gambar tu, nanti saya share dalam grup. So saya kat tunjuk bukti, okay, tim teknikal kita dah tengah buat benda ni. Itu sebagai ketua kita kenalah bagi benda tu. So kalau anda kata, orang kata staff tak buat kerja, kita cakap okay, dah buat kerja ni, kena tunjukkan. Visibility staff kita, itu pun tanggungjawab kita. Tak semua orang tahu macam visibility. Ataupun kadang-kadang mungkin dia bukan daripada tahap untuk tunjukkan visibility tu. Nanti orang kata kalau nak tunjuk visibility, orang kata macam melawan macam pegawai. So mungkin dia rasa benda tu tak sesuai. Nanti orang kata dia macam action ke apa. So gitulah. Tolong bantukan untuk visibility. Okay, directing. So kita bagi direction. Kita bagilah untuk staff, siapa yang kadang-kadang staff yang kena faham. Grade 41 dan ke atas adalah pegawai. Bawah daripada 41 itu adalah staf pelaksana. Bila staf pelaksana, maknanya dia adalah melaksanakan. Kita tak boleh cakap, okay, you buat tugasan A, saya tahu tugasan A itu sampai kat sini dah siap. Tak boleh. Lainlah kalau you adalah jusasi, you bagi arahan pada staf 48 ataupun staf 52, selesaikan. Itu boleh. Siapa dia ada kuasa untuk orang kata buat direction, tentukan hal tuju. Untuk staf pelaksana, kita kena susun strategi. Susun point A, point B, kita buat fasa pertama dulu. Kita buat fasa kedua, kita buat fasa tiga, so 4. So mereka tak perlu fikirkan macam mana, kita dah ada direction, mereka akan laksanakan. Dan memang mereka expect untuk staf 41 dan ke atas untuk buat planning tersebut. So itu benda yang perlu kena berikan perhatian. Dan bila kita meeting dengan staff, mesti ada keputusan. Janganlah meeting, kita nak selesaikan isu A. Kita pumpang 2-3 jam, akhirnya tak ada apa-apa keputusan. Nanti staff akan balik cakap apa? Ketua saya tu meeting, dia panggil meeting. Tapi akhirnya tak ada buat keputusan. Jangan sampai orang kata kita tak ada buat keputusan. Tu bahaya. So kita kena ada pandai bagi direction. Kita ada plan, direction apa yang kita buat, apa yang kita nak direct mesti kita buat. Tapi kita, macam saya kata, kita helicopter view juga. Sekarang kita sebagai itu helicopter view. Mereka nampak side technical, apa yang sebenarnya lebih. So mereka cadangkan, bila mereka cadangkan, kita boleh, kita hargai cadangan mereka dan kita ubah soal lah, ikut kesesuaian. So kita jangan sampai mereka ikut saja,
kita kena minta juga untuk mereka untuk bagi pendapat. So kita bersinergi sesama dan ni lah dapat hasilkan satu tu. Dan kalau ada masa lebih, ada rezeki lebih, belanjalah makan ke minum ke, tak perlulah. Bukanlah sampai nak belanja ke McD mungkin RM1,000-2,000. Goreng pisang ke roti canai ke, dah okey dah. Kita kena ambil hatilah. Kalau contohnya kita naik pangkat, kita belanjalah kita punya staff-staff tercontoh. Macam ni kita nak relationship dengan staff. Okay, coordinating, biasalah sama macam directing tu, kita coordinate. Dan budgeting, kita tak apa budgeting baca saja. Okay, controlling, kita control control quality and quantity. Contoh kita buat satu organisasi tu kena control. Kita kena pastikan staff kita tak akan pergi something yang out of control. So buat benda ni mesti dia buat benda tu, mesti on time. Contohnya kata pergi ambil barang, set up barang contohnya di mana? Jauh sikit, mungkin di Mersing. Jangan sampai dia tiba dah pergi berada di Endau, dah pergi ke Kuantan ke. So kita kena pastikan benda tu berlaku. Dan dia kata, bila buat satu benda ni, sebagai ketua kita kena ambil tahu, biasa staff nak keluar je, kita tanya, macam mana? Minyak jabatan dah isi. Jangan sampai staff kita kena keluar duit nak isi duit minyak semua. Okay, pergerakan isi, pergerakan ni penting. Apa-apa berlaku, dia berada dalam perlindungan organisasi. Pergerakan isi, okey, bergerak beritahu saya sampai sana, WhatsApp gambar begitulah, bagi tahu macam mana hasil kerja, macam mana malam mereka rehat, tanyalah macam mana dah makan ke belum, duduk kat hotel tu okey tak okey. So kita kena keep tracking tugasan je, jangan lepas je, tak tahu orang tu dah sampai ke belum, sihat tak sihat tengah jalan, orang tayar pecah tengah jalan kita tak tahu. So kita kena ambil tahu. So kita, dan dia kata berlaku sesuatu, kita dah bagi, kita kena ingat konsep ni. Sebagai ketua, kejayaan adalah kejayaan kita sama, kita dan staff, tu kejayaan kita bersama. Tapi kalau kegagalan, ketua lah kena menanggung kegagalan tersebut. Event tak jadi, peralatan rosak. So sebagai ketua, anda lah yang kena minta maaf pada orang yang terjejas lah. Itu bukan salah staff kita. Kadang-kadang staff tak tahu, ataupun staff tak berada dalam kedudukan yang mereka boleh buat keputusan. Dan ataupun kadang-kadang kita tak dapat kontak, mereka tak dapat kontak. Kadang-kadang saya kalau uruskan staff ni, staff teknikal pergi ke hotel untuk buat event, sebab kita main event, mereka akan set up semua. Saya tak ada pun. Saya berada di fakulti. Apa-apa keputusan mereka akan telefon saya akan keputusan, mereka akan deliver. Apa-apa kadang-kadang organizer nak tanya keputusan, telefon saya. Okey, saya buat keputusan, kita sampaikan kepada staff. Bukanlah sampai tahap kita duduk memantau stesen pajak. Kadang-kadang ada orang pantau je, pantau staff dia. Tapi tak buat kerja. Kalau contoh je lah, angkat meja, set up peralatan. Kalau lelaki lah, perempuan tak reti lah berat dengan angkat kan. Tolonglah angkat sikit. Angkat sesama ni, tolong set up sama. Staff ni akan rasa, mereka memang akan rasa dihargai. Tu memang tu penting. Jangan orang set up kita duduk tengok, dah siap belum? Saya tahu siap. Itu memanglah kena, kata makan maki je. So, dan bila dia ketua, kita tahulah. So, saya tak, dia akan tanya kita, okey doktor, kita ada isu ni. Alatan ni tak fungsi. Cara selesaikan. Kadang-kadang saya pun cakap, cara selesaikan, tak tahu alatan macam mana. Cakap apa, okey, apa option yang kita ada. Dia pun cakap option B, waktu tu kita akan buat keputusan. Kita kena tahu apa tugasan skop kerja mereka dan tahu kalau ada certain soalan, certain isu, macam mana nak selesaikan. Okay, communication. Communicate ni penting. Office saya di M39. M39 ni office yang terpisah daripada Fakulti Pendidikan. Satu office baru. Saya balik PhD 9 tahun dulu. 9 tahun dulu, 10 tahun dulu saya balik PhD. Kata okey, fakulti ada staff duduk di sini. Saya pun duduk situ, saya duduk di situ sebagai staff yang paling lama duduk di blok M39 tu. Ramai yang tak nak. Masa balik PhD tu ramai yang tak nak beri situ. Sebab orang kata, nanti orang tak kenal. Nanti tak ada pengaruh lah, tak ada student lah. Saya kata apa? Kufur semua benda ni.
saya pada tempat sebagai rezeki. Saya kata tak apa, saya pindah situ, fakulti suruh saya pindah, tak apa, saya pindah lah situ. Dan putus at the end sampai saya pindah sebab tahun ni saya dapat balik office, balik ke fakulti, saya belum kemas office saya. Saya menggaduhankan pelajar 20 lebih. Walaupun orang kata waktu tu tak ada orang nak jadikan sebagai penyela. Saya gaduhankan pelajar 20 orang lebih. Ada yang PhD yang dapat graduate on time 3 tahun siap, ada yang dapat grade yang baik B1, ada yang dapat award semua. Senang kata jadi benda rezeki yang dah tertulis. Rezeki ni Allah Ta'ala dah tulis lah. Syafi'i lahir, umur akan meninggal bila, berapa, semua rezekinya. Benda dah ada, tak kisah kat mana pun, tetap rezeki tu ada. Dan saya belajar macam mana nak communicate dengan baik. Memang apa keputusan, kadang-kadang pelajar ada yang hantar master lewat, ataupun ada pelajar yang kesnya gagal, ataupun kadang-kadang makmal ada isu-isu. Buat keputusan semua just melalui WhatsApp. Kita tak perlu berada pun di fakulti tu terpacak 24 jam. Sampai ke tahap bila fakulti tu merge, semua 4 fakulti merge jadi fakulti social science. Saya pernah jumpa seorang management staff, dia tak kenal pun saya. Dia cakap saya nak ni. Lepas tu dia minta nombor bekerja, dia kata Dr. Syafi'i. Dia tahu Dr. Syafi'i, someone kat fakulti tu. Tapi tak ada tengok muka saya pun. Itu penting. Kita mesti boleh communicate, kita boleh buat keputusan walaupun tanpa berada di tempat tu secara fizikal. WhatsApp saja. WhatsApp, discuss, brainstorm. Tapi kadang-kadang ada serta-serta benda yang penting saya tak boleh buat keputusan on the spot lah. Saya cakap, okay, bagi saya masa setengah jam, saya fikir dulu. Kadang-kadang keputusan yang besar. Mereka contoh masa depan student. Student ni kadang macam ni, dia boleh gagal. Adakah nak gagalkan dia? Nak bagi peluang kedua, saya kata, okay nanti, saya fikir dulu. Tengok dulu, dia dah hantar macam mana tahap dia hantar, tanya dia. Kadang-kadang dia kata dia bekerja, ada satu kes yang guru penolong kanan. Dia kata saya ni lah semester akhir, kata dia gagal semester akhir. JK ni ke Parlimen Fakulti lah. Kata okay, Dr. Syafi'i, you boleh tak you decide macam mana? Kata okay tak apa, lihat dulu apa hasil kerja you. Macam mana you dah semester akhir, patutnya you gagal, memang you gagal lagi tak dapat master. Ni tak dapat master ni. Maknanya dah habis semester tak dapat master, sia-sia je. Kata okay tak apa dah. Bagi saya masa, saya fikir, saya tolonglah dia. Saya kata okay, kena you buat kena ni, minimum begini. Nanti kalau dah okey ni cakap nanti kita boleh suggestkan kepada fakulti. Bolehlah bagi at least you B-. Tapi saya kata saya boleh bantu untuk sediakan you baik kita sis. Tapi keputusan pada fakulti. So kita bantu, akhirnya dapatlah. Dia dapat master. So kita benda yang patutnya benda tu tak perlu tolong pun, bukan tugas kita, tapi kita gunakan wisdom untuk bantu kes-kes apa kita senang kata kalau ada sentuhan kemanusiaan. Okey, rehat dulu. Saya rehat dulu. Rehat dulu 5 minit. Rehat 5 minit, nanti kita sambung pada kuliah yang kedua. So saya stop dulu recording yang ni, saya jadikan sebagai satu set recording, nanti kita start bahagian tu, kita akan set recording yang baru. Okay, rehat dulu. 10.26 kita sambung semula. Okey dah. Okey, sama. Assalamualaikum Doktor. Salam tu aja, nak tanya soalan ke? Doktor, minta maaf saya nak tanya pasal grup.